baliklah sama ada dia bagus atau tak. Sebab apa? Itu dah melanggar rule opening. Okey, apa dia prinsipal dekat opening? Okey, first kali benda yang paling penting adalah center. Apa tu center? 4 square ni. Kalau orang mesti dah pernah dengar, cikgu dah pernah cakap macam ni, tapi kenapa cikgu cakap lagi? Saya akan ulang-ulang benda ni sebab saya nampak bila main tournament, ada yang main naik H3. Okey? Ini lain, kalau dah advance tu dia tahulah apa dia buat, tapi move pertama dia takkan buat naik H3 sebab apa? Dia tak jaga center. Ingat awak kena jaga 4 kotak ni. Sama ada awak duduk dalam kotak tu ataupun awak control daripada luar. Nak duduk dalam kotak tu senang je nak faham. E4 memang awak duduk dalam kotak ni. Okey? Kalau jaga daripada luar pula macam mana? Naik F3. Awak jaga 2 square ni, kata masih jaga center. Selagi awak tak langgar prinsipal opening, bagi saya opening tu okey. Tujuan opening bukanlah untuk kita checkmate opponent dekat opening tu, tak. Kita nak dapat position yang selesa untuk main middle game kita. Kalau kita main buah yang cramp, yang kita tak ikut opening principle, kita akan dapat buah yang susah nak main masa middle game. Biasanya bila susah middle game tu, kita mudah buat mistake. Okey. So, prinsipal yang pertama, jaga center. Jaga center ada 2 cara. Awak jaga duduk dalam center tu ataupun awak duduk jaga daripada luar. Okey, kenapa center ni penting? Sekejap saya baca chat. Coach, cramp tu apa? Cramp tu alamak macam pasif. Kalau awak pasif lebih kurang lah. Okey, maksudnya buah kita stuck, tak tahu nak buat apa. Okey, yang kedua sampai saya cakap apa tadi apa yang saya cakap tadi? Lupa dah. Okey, kenapa center ni penting? 4 square ni. Sebab daripada center memudahkan kita untuk attack queen side contohnya, king side ataupun memang nak attack belah center. Okey, kita tengok compare buah yang obvious lah. Saya jalankan kuda. Okey. Awak tengok kuda dekat tepi ni dia jaga 1, 2, 3, 4 square. Compare dekat knight yang dekat tengah ni dia jaga 8 square. So kita boleh rumuskan kuda kat tengah adalah lagi bagus daripada kuda dekat tepi. Tapi awak perlu ingatkan setiap rule dia ada pengecualian dia. Ada certain masa memang kita jalan kuda kat tepi. Tapi untuk macam level-level baru nak belajar, stick to principle. Okay, maintain dengan principle tu. Jangan orang kata nak jadi kreatif. Okay, bila awak dah master game tu, awak akan faham kenapa saya boleh jalan naik ke tepi ni. Asalkan awak tahu apa yang awak buat, tak ada masalah. Okay, yang kedua yang penting dalam opening adalah development. Okay, apa tu development dalam chess ni? Kalau development ataupun bahasa Melayu dia pembangunan. Okay, dalam chess maksud dia macam mana kita deploy buah kita, macam mana kita keluarkan buah kita. Itu yang kita panggil development. Okey. First kali jaga center. Okey, saya jalankan ni. Okey, kalau boleh awak start first move awak dengan center pawn, sama ada E ataupun D, tak ada masalah. Ramainya GM tak apa, kita cita-cita nak jadi GM, manalah tahu 10 tahun lagi kita pun tak tahu macam mana permainan kita nanti. Okey, balik kepada tu tadi. First kali kalau boleh start dengan center pawn. Yang kedua kita nak kena develop buah kita. Ingat rule dia ni, kalau boleh keluarkan kuda dulu sebelum bishop. Okey? Awak kena keluarkan kuda sebelum awak keluar bishop. Kadang-kadang ada position tu nampak macam sama je. Okey, contohnya kat sini jalan kuda, lepas tu baru jalan bishop. Okey, tapi saya nak tunjuk apa bezanya kalau keluar bishop dulu. Apa bezanya kalau keluar bishop dulu? Okey, ingat bila kita keluar bishop dulu, kita akan tinggalkan square G2 ni. Okey, let's say opponent nak attack terus, dia jalan queen G5. Kan nampak macam aduh, dah jadi susah dah. Selalu kita nak naik kuda, lepas tu castling. Okay, so sebab tu reasonnya saya jalan kuda dulu sebelum bishop. Okay, reason dia lah. Kalau kena attack, okay, sekarang dia tak boleh attack macam ni kan. Okay, let's say dia buang satu move, dia jalan queen F6.
Saya jalan pergi sini, bila dia attack tu saya terus boleh castling. Dia tak sempat pun nak attack saya punya G2 ni. Okay, ini contoh yang tak bagus saya buat lah. Sebab apa? Hitam jalan benda yang mengarut sangat. Okay, pasal development yang okay, rule untuk development yang pertama, setiap buah yang awak keluar biar ada tujuan. Kenapa awak keluar dekat situ? Kenapa awak letak bishop dekat situ? Okay, kalau daripada position ni, contoh saya keluar kuda dekat F3 ni sebab saya nak makan pawn dia. Bukan nak makan lah, cakap macam nak attack pawn dia. Sebab apa? Tak mungkin awak boleh makan dengan ni. Sebab dia memang akan jaga. Okay, contohnya dia jaga sini. Okay, so sekarang saya cakap tadi, kalau kita keluarkan buah, biar ada, kata ada function. Contohnya, bishop B5. Apa tujuan kita pergi bishop B5 ni? Kita nak buang defender yang tengah ni. Pawn tengah ni. Okay, ada tujuan. Okay. Kalau saya kata bishop E2, develop tak benda ni? Develop. Okay, tapi dia ada apa dia buat dekat bishop E2 tu? Tak ada apa-apa. So, move yang ni kita boleh cakap tak berapa bagus. Dia tak buat. Dia ada buat apa-apa tapi dia jaga kuda. Okay, saya pun boleh cakap saya develop bishop itu sebab nak jaga kuda. Tapi tak perlulah jaga kuda. Elok kita pergi agresif sama ada bishop B5 ataupun bishop C4. Kalau bishop C4, kemungkinan kita nak bagi tekanan dekat F7. Okey. Okey, itu dah tahu develop mesti ada tujuan. Yang seterusnya, okey, ini simple lah. Jangan menghalang buah awak daripada keluar. Okey, contoh saya cakap kat sini. Saya develop bishop D3 sebab nak jaga pawn, takut dia attack, boleh makan pawn saya. Okey, betul tak saya cakap? Saya develop sini ada tujuan untuk jaga pawn. Betul ke tak move ni? Salah. Okey, kenapa salah GM tu? Ramai mana boleh ada yang cakap betul tu, maksudnya opening principle awak ada masalah. Okey, kalau awak tengok rule yang ni, jangan blok buah sendiri. Okey, kat sini buah apa yang awak blok? Pawn D awak blok. Dan dalam masa yang sama, bila pawn D tak boleh keluar, bishop awak pun tak boleh keluar. Kat situ ada masalah. Okey, jangan blok buah sendiri. Okey. Sebab dia blok. Okey, bagus, semua dah faham basic-basic opening. So patutnya awak takkan ada masalah dalam opening. So jangan blok buah sendiri. Okey, mana lagi move-move yang mengarut? Contohnya blok. Okey. Knight E2. Dia develop jaga center. Tapi bagus tak Knight E2 tu? Ni tak ada game siapa-siapa. Saya just contoh je. Okey, Knight E2 ni tak bagus sebab dia langgar beberapa prinsipal. Apa prinsipal yang dia langgar? Dia develop tak ada tujuan. Dia pergi sini saya pun tak tahu kenapa. Okay, mungkin nak jalan sini. Yang kedua, dia mengacau laluan bishop ni. Tu tak nak main macam itu. Okey, bab development yang seterusnya. Kalau boleh, jangan jalan piece yang sama dalam opening. Apa maksud dia? Maksudnya, kalau awak jalan bishop sini, lepas tu awak jalan bishop sini. So, tak bagus. Okey, sebab apa? Kenapa saya tulis kalau boleh? Sebab apa? Kadang-kadang terpaksa jalan dua kali. Okey, knight F3, knight C6, bishop B5, attack kuda, dia jalan A6. Hari tu dalam kelas cikgu cakap jangan jalan piece dua kali, tapi sekarang dia attack saya, awak tak nak jalan situ, awak castling. Sebab apa cikgu cakap jangan jalan buah yang sama dua kali, tapi kat sini kita terpaksa. Okey, sebab tu saya tulis kalau boleh. Kalau tak, ini dalam keadaan terpaksa macam ini, kita kenalah jalan buah yang sama dua kali. Okey? Lari ataupun makan kuda, tak ada masalah, dua-dua pun boleh. Maksud saya move jalan dua kali yang tak bagus tu macam ni. Okey, awak jalan bishop D3. Okey, tiba-tiba dia jalan sini, awak ubah fikiran awak. Tadi yang move bishop D3 ni dah lah tak bagus, dia blocking awak. Awak decide untuk tak jadilah duduk sini, saya nak duduk bishop C4 pula lah. Nampak tak? Awak dah buang move. Okey, awak jalan move dua kali. Jalan bishop dua kali. Okey, so tak bagus. Dalam opening kita tak nak buang move. Okey? Kalau jalan kuda masuk balik,
itu pun tak bagus. Contohnya macam ni. Tapi saya nak cakap yang ni tak bagus pun tak boleh. Sebab apa? Ada satu game, siapa yang main hitam. Hitam ni Carlson. Bila opponent jalan E5, dia attack kuda. Kuda ni masuk balik. Nampak macam tak logik. Kenapa dia main macam ni? And then end up dia menang. Okay? Sebab dia Carlson. Itu lain lah. Dia punya skill tu jauh lebih bagus. Walaupun dia hilang 2 move, dia still boleh catch up dalam middle game. Okey. Okey, ini senanglah faham. Okey, jangan buat banyak sangat pawn move masa opening. Okey, awak kena balancekan. Awak jalan pawn, awak jalan piece. Pawn ni untuk support center, kadang-kadang support square tu. Awak tak boleh main pawn semata-mata. Contohnya main pawn semata-mata macam ni Tolak, datang sini. Okey, awak jalan pawn. Dia attack, awak main pawn lagi. Okey, apa lagi dia nak jalan? Awak main sini. Awak decide untuk main pawn lagi. Kita just main pawn je. Okay. So kita dapat orang kata pawn structure yang bagus. Tapi buah awak semua kat dalam. Tak develop langsung. Okay, tak nak. Awak kena balancekan antara pawn move dengan piece move. Okay, ingat tujuan asal opening adalah untuk keluarkan buah. Bukan untuk main pawn. Okay, yang seterusnya. Jangan keluar queen terlalu awal. Ini basic lah. Kenapa kita tak nak keluar queen terlalu awal? Kalau dah dalam move ke 10 ke atas tu tak apa keluar queen. Reason dia kita tak nak keluar queen terlalu awal sebab queen ni mudah kena attack. Okay, saya tunjuk E4, E5, let's say kita jalan queen H5 dengan harapan kalau dia attack sekarang kita makan check dan makan rook. Okay, tapi bila dia jalan benda lain, contohnya dia jalan kuda, awak jalan bishop nak pergi checkmate. Okay, sekarang dia dah start attack awak punya queen. Nampak tak? Awak dah lah keluar queen awal, lepas tu awak terpaksa jalan buah yang sama 2-3 kali. Awak datang sini, let's say dia develop. So awak jalan kuda kat tempat yang tak bagus, dia develop, dan sini, lepas tu queen, bishop attack ni. So awak akan letih asyik jalan queen je. Kalau bishop gerak dulu macam mana? Tak kisah sampai, asalkan awak tahu principle opening, awak nak jalan mana dulu pun tak apa kalau tak ada tactical. Okay, kalau ada tactical tu lain lah. Okay, ingat macam saya dah bagi tahu kenapa kita nak keluar bishop dulu bila dalam principle opening. Kalau boleh develop kuda sebelum bishop. Awak follow je benda-benda ni. Saya gerti biasanya opening awak takkan kalah. Awak akan kalah mungkin bila dah masuk middle game tu, awak akan start buat mistake. Okay? Okay, yang seterusnya, kalau boleh jangan, bukan kalau boleh, elakkan jalan pawn F masa opening. Especially sebelum castling. Okay, kenapa? Saya tunjuk E4, E5, F3, C6, Bishop C4, attack benda ni. So dia tak nak defend, dia jalan F6. Okay, kan dah bagi tahu tadi, elakkan jalan pawn F dalam peringkat opening, especially sebelum awak castling. Kenapa? Bila bishop tu dah duduk dekat C4, dia control sampai sini, macam mana awak nak castling? Mungkin boleh castling tapi awak akan ambil masa. Contohnya, sini, siapa jalan Okay, putih jalan. Let's say putih dah develop dah castling. Hitam masih tak boleh castling. Okay, dia develop bishop. Putih jalan C3, hitam terpaksa jalan sini, nak jalan naik F7 baru boleh castling, and then tiba-tiba dah ada D4. Okay, kita nampak tak? Bila kita langgar principle opening ni, kita akan dapat buah yang sakit nak main masa middle game. Kenapa saya cakap buah ni sakit? Okay, contohnya jalan bishop, and then tiba-tiba kalau awak nak doublekan pawn ni pun boleh. Kalau even awak nak attack macam ni pun boleh. So sekarang masalah lah. Bila kita start langgar principle opening tu, kita akan dapat position yang susah nak main. Tapi kalau awak betul-betul kuat, awak lawan yang lemah, awak akan still menang. Cuma caranya jauh lebih susah daripada awak main macam biasa. Okey. Yang seterusnya, castling. Okey, castling ni saya nak tekankan banyak kali. Sebab banyak yang saya tengok, korang main king maintain dekat tengah. Ingat tengah ni medan peperangan. Untuk opening dan middle game,
king kita simpan kat tepi sebab king ni adalah kelemahan. Okay, so kita tak naklah king tu kita hantar pergi battle. Nak ke kalau king tu dalam peringkat opening kita pergi serang macam gini? Pergi attack. Tak boleh lah macam ni sebab apa? Yang ni mati tak boleh main dah. Okay, kalau queen mati masih boleh main. Dalam end game memang kita kena activate yang king ni. Okay, untuk peringkat opening dan middle game awak kena bawa king awak ke tepi. Okay. Macam mana nak bawa ke tepi ke tempat yang selamat? Awak kena castling je. Okay. Saya just clearkan nak tunjuk ada dua jenis castling. Okay, saya develop je sini. Castling. Sini. Okay. Ada dua jenis castling. Satu castling king side. Satu lagi castling queen side. Okay. Cara nak castling tu awak bawa king awak 2 step, lepas tu rook ni automatic. Okay, kalau main online senanglah dia automatic. Kalau awak main on the board, awak jalan king 2 tapak macam ni, awak kena bawa rook tu pergi D1. Okay, saya just nak bagi tahu, kalau awak main orang kata on the board, nak castling awak mesti pegang king dulu. Awak tak boleh pegang rook dulu. Sebab apa? Kalau awak pegang rook dulu, dah kira macam consider touch move. Bila touch move tu awak terpaksa jalan rook. Awak tak boleh nak bawa rook pergi sini lepas tu bawa pergi si king sini. Tak boleh. Itu adalah satu illegal move. Okay. Sebab kat sini kita dah biasa main online. Tak adalah kita tersalah benda-benda ni. Okay. Tak mungkin lah. So, awak nak castling kat mana sekarang ni? Castling belah king side ataupun castling belah queen side? Okay. Bagi saya, tak kisah awak nak castling mana-mana. Kalau boleh, jangan castling dekat tempat orang tu nak attack. Kalau kita dah nampak buah dia semua kat sini, kita pergi castling lagi belah situ, orang kata memang minta kena checkmate. Okay. Biasanya castling king side lah. Tapi ada certain masa kita akan castling queen side. Okay, dua-dua tak ada masalah. Selagi awak castling, bagi saya okay. Okay, so far ada tak faham tak pasal prinsipal opening yang saya tunjuk? Sebab saya nak tunjuk macam mana apa jadi kalau kita langgar prinsipal opening ni dan akan jadi opening trap. Okey, banyak opening trap ada sebenarnya. Kadang-kadang kita tak buat silap pun dekat opening tapi masih terkena. Okey, sebab kita tak biasa. Okey. Habis pasal ni, saya nak mungkin kita ada 4 kelas kan dengan saya So mungkin next week lagi 3 minggu kita akan belajar spesifik opening. Hari ni saya just nak bagi tahu secara general je. Okay, so next week mungkin saya akan ajar satu untuk hitam, satu untuk putih. Ataupun 2 untuk hitam, tak kisahlah. Okay, maybe saya akan start dengan yang orang kata yang biasa orang main. Sama ada Queen's Gambit ataupun Italian, Spanish. Okey, masuk ke opening trap. Okey, kat sini mungkin ramai yang dah tahulah pasal opening trap ni. Cuma saya nak revise balik. Okey, kalau kita nak cuba opening trap, rule dia awak kena ingat, awak jangan set up trap yang menyebabkan position awak rosak. Awak just develop macam biasa je. Kalau disilap baru kita punish. General tu macam mana Secara umum lah kot. Dalam bahasa Melayunya. Okey. Okey, dalam position ni apa ni? Okey, ini player hitam. Kita sebagai hitam, nama dia fishing pole. Apa benda fishing pole? Juara mancing. Okey, E4, E5, knight F3, knight C6, bishop B5. Ini nama dia Ruy Lopez. Knight F6, castling. Ikut kan dua-dua tak ada main salah. Knight G4. Okey, knight G4 ni macam something yang tak betul. Okey, sebab apa? Dia jalan buah yang sama 2 kali. Tapi dia ada idea dia. Dia cuba untuk set up trap. Tapi bagi saya kat sini tak bagus knight G4 ni. Dia akan orang kata menyebabkan position dia rosak kalau putih main betul. Sebab kat sini putih pun silap juga. Dia main H3, hitam jalan H5. Okey, apa idea dia? Putih yang macam gopoh sangat, dia nampak kuda free, dia makan.
Okay, bila makan, hitam makan balik, terpaksa jalan kuda. Kuda pergilah mana-mana pun. And then tiba-tiba ada Queen H4. Bila Queen H4 tu, terus return untuk checkmate. Dia pun cuba untuk buat laluan king dia keluar. And then ada G3, yang ni dah kena mate. Okay, ini kesilapan putih. Sebab dia, ingat kalau dalam opening, opponent bagi free, awak kena anggap macam gini je. Okay, kat sini dia bagi free tadi kan. Ada dua sebab. Satu, dia tak nampak. Agak-agak betul ke? Takkan dia tak nampak kita attack macam ni, betul tak? Okay, yang kedua, dia pun tak berapa tahu main chess ni. Apa kita jalan pun dia tak kisah. Dia main hafal je sebab dia dah hafal biasanya kena jalan H5. Okay. Yang ketiga, memang dia dah setting perangkap untuk awak. Kat sini memang dia dah setting thread. Kuda ni tak boleh dimakan. Kalau makan and then mungkin kena checkmate. So kalau awak dah tahu macam tu, maybe awak tak makan. Mungkin awak main dekat center ke, awak abaikan. Kalau awak abaikan, tiba-tiba kuda ni macam misplace. Dia tak boleh buat apa-apa pun. Okey, contoh yang kedua. Ini lebih kurang sama macam tadi, tapi ada beza sikit je. E4, E5. Okey, point yang sama. Okey, dia pergi sana. Cuma tadi dia jalan H3 kan. Ini dia jalan rook E1. Dia agaknya kan, player yang sama. Oh, tadi kat sini dah terkena checkmate. So, nak main benda lain lah pula. Okey. Apa jadi kat sini? Okay, develop bishop. Rook dah tinggalkan situ. Bishop attack sini. Okay, so far hitam main bagus. Putih pun main bagus. Dia jalan D4. Okay, betul. Makan. Okay, ni tiba-tiba ada masalah. Kenapa saya cakap ada masalah? Bila queen datang, dia hitnya ni. H2 dan F2. So, dia patah balik situ. Ini dah kena checkmate ni. Queen makan F2 check. Dia pergi sana. Okey, siapa nampak checkmate dia? Siapa nampak checkmate dia? Sekejap baca check. Ada yang nampak tak? Okey. Queen G1 check. Dia makanlah pakai apa pun. Pakai kuda ataupun pakai rook. Kita akan ada knight F2 checkmate. Okey. Okey, thread yang seterusnya. Okey, ini dah biasa jadi ni. E4, E5, knight F3, knight C6. Okey, dua-dua main okey. So far untuk dua move yang pertama, bishop C4, D6, tak ada masalah. Knight C3 develop situ, bishop G4 pergi pin. H3 halau, bishop H5. Okey, kat sini actually hitam dah salah ni bishop H5 ni. Sebab apa? Dia dah belanda satu pawn. Okey, kenapa saya cakap dia belanda satu pawn? Putih boleh makan je knight E5 ni percuma. Dia tak boleh makan balik. Okey, tapi hitam nampak macam ni tau. Queen free. Takkanlah opponent bagi queen free macam gitu. Kena sebab tu kita kena main chess ni kena main fikir. Jangan opponent bagi free ni kita terus ngap. Tak boleh. Ambil lah masa dia. Betul ke free? Memang free makan. Okey? Sebab ini queen tau. So, kalau awak lawan yang rating bawah 1000, mungkin dia boleh tersilap lah macam gini kan. Dia terlupa dia kena pin. Tapi katalah yang putih ni rating dia dalam 2000 lebih. Takkan dia bagi free queen. Awak pun tak percaya. Saya tak percaya ada apa-apa kat sini. Saya nak makan queen dia. Okay. Hitam pun makan queen Lepas tu ada bishop check baru dia cakap, oh patutlah tak boleh makan queen dia. Kena checkmate. So dia pun orang kata next time dia tak makanlah benda tu. Okay. Biasanya opening thread ni kita akan kena sekali je. Kalau kita kena kali kedua posisi yang sama, maksudnya kita tak belajar daripada kesilapan kita. Okay, next. Last ke? Sekejap baca chat sekejap. Saya pernah buat dekat ramai orang. Okay. D4, D5, C4. Opening ni kita panggil Queen's Gambit. Okay. Putih hitam decide untuk counter gambit macam gini. Dia jalan E5. Ini dah bukan Queen's Gambit. Ini dah jadi pelik. Saya pun tak tahulah apa nama opening ni sebab saya tak main macam ni.
Makan, dia push. Okay, ni standard. Sebab apa? Pawn yang E ni, dia memang tak kekal lama. Kejap lagi kalau dia nak, dia boleh dapat je. Naik kuda ke, naik queen sini, hit pawn ni. E3. Okay, dia cuba, orang kata idea dia bila makan queen, hitam tak boleh castling. Tapi hitam nampak benda tu. Dia jalan bishop B4 check. Okay, so far dekat sini development dua-dua okay. Bishop dah start keluar, at least dia develop sambil ada tujuan. Ini terpaksa tutup. Kalau tutup kuda boleh, tutup dengan bishop pun boleh. Jangan jalan king je. Bishop D2. Okay, bila bishop D2 dia tutup macam gini. Bishop ni kena pin actually. Bila kita makan yang ni, dia tak boleh makan pakai bishop. Dia terpaksa makan pakai pawn. Okay. So, hitam makan benda tu. Putih tengok, memanglah tak boleh makan benda ni. Tapi bukankah bishop free? Dia pun tanpa fikir panjang, putih makan bishop ni. Bila dia makan tu, baru dia ternampak, oh ada something kat sini. Apa somethingnya? Queen attack queen. Siapa yang jaga queen tu? King. Okay. So, kita boleh alihkan king tu daripada queen ni. So, E makan F. Dia makan, kita makan queen. Okay, so dia pun dah nampak benda ni. So, dia jalan king E2. Apa yang dia tak nampak adalah move yang selepas ni. Pawn makan kuda, jadi kuda. Jadi kuda tu yang penting. Sebab apa? Dia check. Sebab kalau jadi queen, tak boleh. Jadi queen dia akan makan ni, makan dan makan. Kalau awak kira buah ni sama banyak aje. Pawn ada 6, putih pun ada, pawn ada 6. Tapi bila naik kuda, dia tak ada masa untuk makan ni. Dia terpaksa makan kuda ni. Bila dia makan kuda tu, tadi kuda tu boleh blok sini dan tak ada yang boleh blok situ, ada bishop G4 check. Queen mati. Okay, boleh ingat tak benda ni? Tak boleh ingat tak, dia macam ni je. Just orang kata santai-santai je. Awak faham apa ada taktikal kat situ. Awak tengok kalau opponent tak langgar rule opening, dia biasanya jarang dapat taktikal macam gini. Kalau dia start langgar opening principle, memang ada taktikal. Okay, next D4, knight F6. Knight D2. Okay, ini memang kata pelik sangatlah. Okay, kenapa dia jalan sini? Okay, so far dia jaga center, tapi dia blocking bishop dia. Maybe dia ada idea lain. Tapi since dia main putih, tak kisah dia kata membazir move. Dia just neutralize balik dia punya advantage. Okay, bila orang main macam tu, kita strike center. Okay, dia strike macam tu. Saya agak pelik lah. Biasanya saya pun tak main macam itu. Okay, dia jalan E5. Dia ada orang kata setting satu perangkap yang cantik ke lah kat sini. Putih makan and then naik G4. Idea dia nak dapat balik je pawn ni. Okay, walaupun dia jalan 2 kali dekat opening, tapi ini keadaan terpaksa. Sebab apa? Kalau kuda tak jalan, matilah kuda tu. H3, dia pun halau benda ni. Okay, kat sini dia terlupa something. Bila dia, kalau dia tak jalan H3 tadi, okey. Okay, kat sini dia jalan H3 ni blunder. Nampak pelik. Kenapa move yang tu blunder? Kenapa pawn tu kalau kat H2 okey je? Sebab kat sini queen mati. Kita boleh jalan knight E3. Okay, queen mati. Bukan boleh makan ke? Memang boleh makan. Bila makan, queen checkmate. Okay, push pawn, queen makan G3, checkmate. Okay, so kat sini nampak tak? Putih tak banyak buat salah. Actually nampak tak kesalahan dia yang besar adalah dekat move 2 tu. Just bayang dia tak jalan kuda sini, tak ada masalah tu takkan jadi. Okay, dia kadang-kadang silap sekali okey lagi. Silap orang kata yang silap, selepas silap dan selepas silap lagi, biasanya 3 kali silap memang kena punish. Okay, next. Apa ni? D4, knight F6, C4, E5. Ini lebih kurang tadi lah. Okay. Dia makan. Knight G4 itu ini yang tadi. Okay, dia lain sikit. Tadi ada knight D2 sana kan. Okay, kat sini dia jalan knight C6. Okay, jaga center nak makan pawn ni. Okay.
Putih defend benda tu. Dia sayanglah pawn tu. Sebab apa? Dia penat-penat dia dah ambil tadi. Takkan dia nak bagi balik. Okay, so sekarang ada bishop B4 check. Knight D2. Okay. So far yang attack benda ni 1, 2. Yang defend 1, 2. Cukup. So kita boleh tambah satu lagi dengan main Queen E7. Kalau kita perasan tadi, kenapa dia tak jalan Queen E7 dulu? Sebab bishop masih kat dalam. So dia keluarkan bishop tu dulu, baru dia jalan Queen E7. Okay, so sekarang dah ada 3 yang attack benda tu. Dia tak boleh defend dah. Dia cuba untuk halau bishop ni. Dia rimaskan bishop ni. Dia jalan A3. Idea dia kalau jalan sini, mungkin bishop ni kena trap. Okay, okay, putih ada nampak, hitam ada nampak satu in between move. Dia boleh abaikan dulu bishop ni. Worst case dia boleh makan benda ni. Tapi dia cuba satu trap, dia jalan knight makan pawn. Okay. Kat sini hitam, kalau dia makan yang ni, mungkin kita boleh makan ni dulu. Actually boleh delay lagi satu move. Okay. Contohnya kalau dia makan. Maybe kita makan kuda dulu, baru makan bishop ni. Tapi kat sini, putih nampak bishop ni percuma. Dan dia pun makan. So kat sini ada checkmate ni 1. Knight D3 checkmate. Pawn ni kena pin. Okay, siapa yang main opening ni? Okay, boleh biasakanlah trap macam gini. Kadang-kadang rangkap-rangkap bawah ni mudah je terkena trap macam gini. Okay, next adalah D4, D5, C4, E6. Saya rasa taktik yang ni saya terkena masa saya budak-budak. Saya main putih. Knight C3, Knight F6, Bishop sana, Knight D7. Okey, memang saya terkena macam ini. Saya ingat lagi sampai sekarang. Sebab apa? Saya ambil free pawn ni. Kalau awak tengok kat sini berapa yang defend? Makan. Saya nampak memang free benda ni. Saya dah tengok benda memang tak ada apa-apa. Dia tak boleh makan balik sebab kena pin. Dan saya pun makan. Saya agak terkejut bila hitam dengan selamba makan balik kuda tu. Ada ke main macam gini? Bagi queen sini. So saya makan queen tu, tiba-tiba ada bishop B4 check. Dah lah dia dapat balik queen tu. Mati pula kuda sebiji kat tengah ni tadi. So queen tutup, bishop makan, king makan, and then king makan. Kalau kita tengok kat sini, knight ni ada 2, dia ada 1 je. Okay, so kat sini hitam lebih 1 piece. Biasa lebih 1 piece ni memang senang je lah nak menang. Okay, yang ni Queen's Gambit punya player. Make sure awak tahu opening trapnya ni. Biasanya kalau pawn D tu free, awak kena tengok aware kat sini. Ada bishop B4 check tu. Okay, next. Apa ni? Saya guna elephant trap. Saya pernah jadi buat kat orang. Ini apa ni? Oh, okay. Ini pelik sikit lah. D4, E5. Makan. Okay, kalau siapa yang baru-baru nak main opening, saya tak galakkan main opening macam ni. Ini biasanya orang yang dah mahir je. Sebab apa? Dia full of tactical. Kalau awak silap je, mungkin boleh kalah terus. Okay, Knight C6, Knight F3. Queen E7. Attack pawn tu. Bishop F4. Queen check. Okay, kat sini ada banyak idea dia nak stop check tu. Okay, dia boleh jalan C3, dia boleh jalan knight, dia boleh jalan queen. Tu je lah. Okay, kalau dia jalan dengan knight, okay, dia jalan knight sini, kita makan je lah bishop dia ni. Okay, so dia tak boleh tutup dengan knight, dia boleh tutup sama ada dengan queen ataupun bishop. Okay. Kita tengok apa jadi kalau dia tutup dengan queen. Okey, kalau tutup dengan queen, kita boleh makan pawn tu. Queen C3, okey, nampak macam jaga benda ni. Kita ada bishop B4. Okey, so dia tak boleh macam ni. Oh, ada lagi. Dia boleh selamatkan lagi queen dia. Saya ingat boleh selamat ke?
Mana boleh dia boleh pergi sini, tak apa, at least queen dah mati. So dia tak boleh pergi sana. So dia tutup dengan bishop. Bila tutup dengan bishop, sama juga awak makan yang ni, nak makan rook ni. Queen makan B2, bishop C3, nak makan queen sambil defend ni. Tak payah susah-susah, awak pergi pin. Kalau dia jalan sini, kita makan bishop. Kalau dia makan pakai kuda, kita makan rook. Kalau dia makan pakai queen, kita pergi checkmate. Okay, next. Banyaknya opening thread ni. Saya pun tak pernah dengar juga nama-nama ni. Coach, saya pernah kena thread ni. Ingat, make sure kalau awak kena tu, jangan kena 2 kali. Kena sekali tu, ingat sampai bila-bila. So, jangan kena kali kedua. Okay, E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight D4. Okay, opening ini simple je dia buat setting thread. Hitam bagi 1 pawn. Pawn dekat E5. Okay. So, ingat bila opponent bagi free macam tu, ada 2 sebab dia. Satu, memang dia terbelanda. Yang kedua, dia setting thread. Okay, kalau ikutkan move macam gini, dia payah nak belanda ni. Sebab apa tadi kuda jaga pawn, tiba-tiba kuda jalan. So, hitam cakap, putih cakap, apa masalahnya kita makan pawn ni sambil attack kena ni. So, dia pun makan. Bila dia makan, dia hilang guard dekat square ni, tiba-tiba ada queen G5. Attack kuda, attack pawn. Putih cakap, apa dah hal? Kita makan benda ni fork. Okey, dia tak percaya ada apa-apa, dia makan benda tu fork. And then queen makan G2. Dia dah tahu yang ni tak boleh ke mana-mana. Sekejap lagi pun boleh makan. So putih decide untuk selamatkan rook dulu. Okey. Dia selamatkan rook macam gitu. And then ada queen take E4 check. Bishop tutup dan checkmate. Okey. Ini biasa ya kena. Okey, Jap Haris. Nanti saya patah balik dekat yang tu. Macam mana kalau queen B2 naik C3? Okey, patah balik dekat yang tadi. Haris tanya. Macam mana kalau dalam position ni? Saya pernah kena ni. Okey, bishop itu. Queen take B2. Knight C3. Knight C3 awak dapat pawn je lah kot. Sekejap Ke ada sini. Tak, ini ceritanya sebab dia tersilap. Nama pun opening thread, dia akan orang kata salah satu tu memang akan buat silap. Especially silap yang orang kata bukan kecil lah. Silap yang besar-besar. Betul lah kalau naik C3 ni macam okey lah, kita dah hilang B2 tu hilang lah. Kita just continue development kita. Okey, yang ni tadi yang thread ni. Okey, ini ingat, ini pun boleh je. Ini mudah je, selalu je kita boleh buat. Sebab apa? Opening putih ni hampir semua yang baru-baru main dia akan main macam gini. Bila awak jalan naik tu, awak offer pawn, dia mungkin boleh tersilap. Tapi kalau dia tak silap, awak dah macam langgar prinsipal opening macam gini. Saya pernah jadi buat thread ni. Okey, tak silap saya kalau jalan macam gini, saya main C3 kot. Saya ingatlah C3 ke makan kuda. Oh, makan kuda. Kalau saya makan C3, biar dia pula yang kena checkmate yang. Okey, next adalah Rubinstein. Okey, ini putih pula. Okey, ni Queen's Pawn opening lebih kurang sama macam Queen's Gambit, cuma kuda ni belum ada kat situ. Naik kuda. Oh, okey situ. Naik bishop. Okey, ini bukan pasal opening thread, ini dah macam middle game dah ni. Okey, ini middle game. Dah baikkan? Okey, ini dah banyak tak penting. Okey, saya akan pergi page yang satu lagi. Kadang-kadang ada yang ni. Okey. Ini dalam Ponziani. Ponziani ni apa benda? Saya pun jarang dengar ni. Okey, E4, E5, Knight F3, Knight C6, C3. Okey, nama opening ni Ponziani.
Queen's Gambit. Tapi kalau Queen's Gambit, Bishop dah keluar. Bukan Queen's Gambit, Gioco Piano. Bishop dah keluar dekat C4. Okey. D4 kat sini dia bagi free pawn kat sini. Okey, ingat nak suka makan-makan pawn dekat opening ni kena fikir jugalah. Okey, hitam nampak free pawn, dia gopoh, dia makan. Bila makan tu ada move D5. Okey, ini akan menyebabkan knight ni macam misplaced sikit. Okey, knight E7. Knight makan pawn. Dia attack sana. Bishop check. C6. Makan. Pawn makan. Oh, dia tak makan pawn, dia makan kuda. Okey, kat sini nampak macam tersilap lah. Sebab apa? Bila dia makan yang tu, kita makan yang ni. Check, silat-silat kita boleh dapat queen. Okey, makan. Dia pergi situ, kita naik queen. Dan kat sini dia, tak tahulah apa hitam ni fikir, dia makan queen ni, kena checkmate. Okey, next, trap dalam fee leader. Okey, fee leader defend macam ni. C4, E5, knight C3. Ini bukan fee leader defend, nama dia je fee leader trap. Okey, opening ni kita panggil English opening. Tengokkan putih main okey, hitam main pun okey, develop. Knight F3, G6, D4, makan, knight D5. Okey. Ni ada something lagi. Bishop G7, Bishop G5. Knight GE7. Knight GE7 ni macam pelik lah. Kenapa dia tak nak naik-naik sini? Sebab apa? Mungkin yang ni free. So dia tak boleh. And then knight makan. Okey, kat sini kenapa dia buat macam ni? Kenapa dia buat macam ni? Oh, dia nak buang bishop ni je. So, Bishop D4. Bishop D4 ni totally salah. Kenapa dia tak makan pakai yang ni? Saya pun tak faham kenapa dia tak makan pakai kuda. Dia pergi makan pakai bishop. Dan queen boleh makan je bishop ni. Sebab apa? Ada mating net kat sini. Knight makan. Knight check. Dan bishop H6. Tadi kalau dia makan pakai kuda rasanya. Oh, kalau makan pakai kuda, queen mati. So, sebab itulah dia makan pakai bishop. Dia tak expect Gute akan jalan. Queen makan pawn. Queen makan bishop. Bila dia makan, ada mating net kat sini. Okay, next. Halloween Gambit. Apa-apa je nama dia ni. Kawan saya GM tu, grandmother. Oh, ini panjang sangat. Opening trap dia tak sepanjang tu. Opening trap dia move sikit-sikit lah. Move 9 ni boleh lah. Okay, E4, E5, F3, F6, D4. Opening ni kita panggil squash. Okay, squash game. Dia jalan D4. Idea dia nak buang center pawn hitam dan kita ada center yang kuat. Okay, sebab apa? Knight kita duduk centralize macam tu. Ada idea dia lain, dia akan gambitkan pawn ni, dia bagi lagi dengan C3. Okay, dalam position ni dia makan Knight G5. Apa benda dia main ni? H6, Knight F7, King H7. Okay, position macam ni tak bagus sangat lah. Sebab apa? Bagi saya, hitam main teruk sangat, dia tak develop. Okay, Queen H5 check, di sana makan Queen F7 check. Bila King dah start naik macam ni, kita pun dapat rasakan sampai satu masa King hitam ni mungkin akan kena checkmate. Walaupun putih down satu piece, bagi saya tak kisah, berbaloi. Kalau kita tengok King hitam. Kita nak develop kita punya piece, bukan develop King kita pergi center. Untuk opening tak macam itu. Okay, dia check. Sana, idea dia kalau nak checkmate King hitam ni, bawa dia makin dekat dengan kawasan kita. Makin jauh daripada defender-defender dia. Okay, dalam posisi ni, King B4 dan last sekali, Queen B5 checkmate. Banyak yang check. Okay, next. Squash Gambit trap yang kedua. E4, E5, Knight F3, Knight C6, D4, makan, Bishop C4, Bishop C5, C3. Saya rasa ni pun saya pernah terkena kot, ada checkmate kat sini. And then Bishop makan. Okay, dalam game ni tu saya tak main macam ni tau. Saya main macam ni
Bishop sana. Saya jalan bishop E7. Saya pun tak tahu kenapa. Putih jalan C3, makan, tiba-tiba jalan sini dah tak boleh defend. Okey, tapi dalam game ni dia begitu push, makan, dia makan tu. Dia tak takut bagi satu bishop sebab apa? Kalau hitam makan, queen check, kita boleh dapat balik bishop ni. Okey, kalau nak main opening macam gini, taktikal awak kena sentiasa bagus. Kena alert benda-benda yang apa ni, unprotected macam itu. King makan, queen check, king E8. Dia tak makan bishop tu dulu, dia pergi check dulu. G6, baru dia makan. Reason dia nak buka benda ni je. Okey, D6, queen makan. Itu sebabnya dia pergi check dulu. So sekarang memang dah attack benda tu. Knight F6, bishop G5 pergi pin. Ingat, hitam tak boleh castling. King F7. Okey, so dalam position ni, buah dah equal. Tapi bagi saya, putih advantage besar sebab king hitam dekat center. Okey, ni Reti opening. Ada juga trap dia. Setiap opening tu, ada trap dia kalau opponent tersalah jalan. Scotch opening, saya tak, apa tu? Saya tahu trap. Okey. Dalam position ni, knight F3, D5, C4. Okey, yang ni kita panggil Reti. Knight F6, G3, bishop F5. Pawn makan. Dia makan, lepas tu kena fork. Banyak semua. Yang ni dia larat tulis 21 je. Okey, kat sini kena fork. Sebab apa saya cakap kena fork? Walaupun ni percuma, ada queen check. So kalau king lari ataupun push pawn, makan je lah bishop tu. Okey, next apa ni? Smith Mora. Okey, ini salah satu opening Sicilian. E4, C5, D4, makan, C3, makan, nak makan. Yang ni kita panggil Smith Mora Gambit. Putih dia gambit satu pawn, maksudnya dia bagi free satu pawn. Tapi daripada pawn tu dia dapat development dan orang kata development dan inisiatif. Sebab apa? Dia buah dia cepat je boleh keluar. Knight C6, Knight F3, E6, Bishop C4, Queen C7. Cuba untuk attack Bishop ni. Kenapa dia castling? Kena jaga-jaga ni. Sebab apa? Bishop ni duduk orang kata unprotected. Knight F6, Queen E2. Okay, at least lepas Queen E2 ni dah jagalah. Knight G4, apa ni? Kemungkinan dia nak datang sini, nak pergi checkmate. H3, itulah silapnya. Kenapa dia tak nampak? Okay, ingat bila opponent jalan tu, kita kena make sure kita tahu apa yang dia nak buat. Bila dia jalan naik ke sini, dia nak pergi checkmate dengan cara dia halau kuda ni. Macam mana halau? Datang sini. So, putih tak nampak benda tu, dia jalan H3. Dia tak suka kuda kat sini. Tapi ada in between move, naik D4. Dia jalan queen ke, dia makan kuda ke, dia tak kena checkmate. Okay, kalau dia nak halang checkmate, dia terpaksa bagi dia punya queen. Maybe dia just makan kuda ni, makan dan makan. So dia ada dua piece untuk satu queen. Tapi mungkin dia tak perasan ada checkmate tu, dia makanlah kuda ni dan kena checkmate. Okay, itu basic dia juga lah. Apa lagi nama yang biasa? Okay, banyaknya. King's Gambit, Benko, okay, Sicilian. Again Sicilian. Again Sicilian ni sedap. Sebab apa? Biasanya orang akan main. Okay, E4, C5. Okay, ni Sicilian defend. E5, naik sana. Sana. Naik D5. Makan. E, makan. Naik E7. Kenapa naik E7 tu macam tak betul? C3. A6. Okey, A6 ni ada masalah sikit sebab ada queen sini. Bila queen datang situ, dia tak boleh makan pun kuda tu. So, dia jalan queen sana. Dia dah tahu ini macam boleh kena pin. So, hitam pun jalan lah Bishop D7.
Kenapalah dia main macam gitu? So naik D6 terus checkmate. Okey, lagi satu lawan Sicilian. Okay, E4, C5, naik F3, D6, D4, makan, naik F6. Okay, kalau kita tengok, kenapa dia jalan situ? Sebab biasanya jalan naik C3. Okay, saya pun nak tahu juga apa jadi kalau orang jalan situ. Naik makan, Queen H5 terus, cuba untuk checkmate. Tak adalah mate tapi orang kata teruk lah. So dia defend dengan E6. Bila dia defend dengan E6 tu, Bishop check, Bishop D7, naik makan ni. Yang ni kena pin kat sini. Pawn ni pula kena pin ikut sini. So naik makan pawn. Queen A5 check. Ini kita dah tahu standard. Dia nasib baik dia check. So dia check kita jalan bishop dulu. Dia makan. So kat sini ada discover attack yang buat. Bishop makan D7. Queen unprotected. So dia makan. And then queen makan queen. Okay, last sekali dia menang sebab queen dah mati. Okay, itu je lah orang kata. Kurang apa benda dah. Okay. Pukul 9.35 kita akan ada buat sparring nanti. Kalau siapa yang free boleh join. Okay, macam yang dah dijanjikan. Champion akan dapat sayap. Okay, link dia. Okay, saya copy sekali lagi. Takut ada yang tak perasan. Okay, link dia kat situ. Semua boleh start masuk. Kita akan main pukul 9.35. So, awak ada masa 5 minit selepas habis kelas untuk... saya tak join lah. Takkan saya nak kata bully budak kecil. Tak ada lah. Saya ada tournament kejap lagi pukul 9.30. Okey, ada apa-apa nak tanya pasal opening tak? Sebelum minggu depan saya akan tunjuk spesifik opening. Maybe saya akan buat Sicilian dengan French ke. Berapa lama masa dia? Tournament ni sejam setengah. Kita akan main 7 minit. Seorang 7 minit. Siapa rasa 7 minit tu lama, awak boleh je berserve. Boleh berserve tak tournament ni? Siapa yang tak tahu apa tu berserve? Berserve adalah kita korbankan masa separuh untuk dapat poin lebih. Okey, tak ada apa untuk edit. Okey, kalau tak ada apa-apa, gulak semua dekat tournament ni. Kita jumpa next week. Assalamualaikum semua. Selamat malam.